Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui untuk umat ini akan agama mereka. Tuan-tuan hadirin hadirat rahimahumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi nikmat yang besar kepada kita, masih lagi menetapkan nikmat iman, masih lagi menetapkan nikmat Islam dalam diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi menetapkan pelbagai nikmat yang masih lagi dalam diri kita, nikmat kesihatan, nikmat kerehatan, nikmat iman yang lain. Semoga dengan nikmat ini dapat kita pergunakan sebaiknya di tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat-nikmat ini. Semoga dengan nikmat ini kita dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ubudiyah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita akan menyambung pembahasan kita fiqh sunnah kita. Dan sebelumnya kita melihat sedikit tentang hadis yang disebutkan tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allaha yab'atsu li hadhihi al-ummati 'ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan pada setiap 100 tahun, orang akan memperbaharui Islam ini untuk umatnya. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Dawud, yang mana kalau kita lihat pada permulaan Islam itu telah dibina, telah diberi acuan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik acuan, dengan sebaik-baik ajaran. Tetapi selepasnya ada sedikit penyelewengan oleh umat ini, ada sedikit amalan-amalan yang kurang bertepatan. Dan ada orang-orang Islam atau pemimpin Islam yang tidak ikut 100% mengikut prinsip ataupun pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama telah berpendapat bahawa 100 tahun selepas itu, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yaitu orang-orang yang telah membangkitkan semangat Islam itu. Bukan Islam itu diperbaharui, tetapi semangat Islam itu telah diperbaharui. Orang-orang Islam yang kurang bersemangat dengan ajaran Islam, kurang bersemangat dengan amalan-amalan Islam, kurang bersemangat untuk memerintah dengan sistem Islam. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz, dia telah membangkitkan semangat ini dari setiap aspek rohaninya, aspek jasmaninya, setiap aspek. Tidak ada ruang yang tertinggal. Dia telah memperbaharuinya. Jadi agama Islam ni pada setiap saat dia ada masa suram. Ada masa suram. Bukan Islam itu suram, tetapi ulama-ulama yang tidak boleh menterjemahkan Islam itu dalam kehidupan semasa mereka. Kalau ulama 100 tahun ataupun 200 tahun dahulu, mereka telah memperbaharui Islam dalam masyarakat dengan acuan Islam,
dalam realiti pada masa itu. Maka selepas 100 tahun pelbagai masalah dunia yang timbul, maka perlu pembaharuan acuan itu untuk bersesuaian dengan masa, bersesuaian dengan tempat, yang mana yang tidak menghakis prinsip-prinsip Islam itu. Kita lihat setiap zaman, ada ulama belum dapat. Adakah ulama itu diutus setiap kampung ataupun setiap negara ataupun setiap bidang seorang? Itu tak perlu kita nak fikirkan. Yang kita tahu bahawa setiap 100 tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaharui imej Islam itu ataupun semangat Islam itu dengan pelbagai cara. Mungkin setiap bahagian, mungkin setiap prinsip ilmu, seorang daripada tafsir, seorang daripada hadis dan sebagainya. Jadi Islam ini perlu diperbaharui sentiasa. Imejnya perlu diperbaharui supaya hayawiyah Islam ini tetap sentiasa terjaga. Kita tak mahu Islam ni yang mana isinya elok tetapi luarannya tak cantik. Kita tak mahu. Kita nak isinya Islam itu cantik, luarannya kita memang asal cantik, kita percantikkan lagi, kita perelokkan lagi, supaya kita lihat Islam ini dapat diterima dalam masyarakat, pelbagai masyarakat, pelbagai kaum. Kalau kita sorot Islam masuk ke Nusantara ini, kita sorot sejarah. Tok nenek kita, moyang kita dulu bukan agama Islam, agama Hindu. Sembah pokok sebelumnya lagi, sembah batu. Masuk orang Hindu, mereka beragama Hindu. Kemudian proses Islam itu, macam mana Islam telah tackle orang-orang Nusantara ini termasuk Islam. Bukan sahaja satu kampung, bukan sahaja satu keluarga, tetapi kerajaan jatuh. Kerajaan, kalau di Indonesia ada kerajaan Majapahit, ada Mataram, ada Pasai sebelumnya, dan pelbagai kerajaan-kerajaan yang besar telah jatuh. Semua telah menerima Islam. Kita kena tahu bahawa Islam itu ada satu power, ada satu power yang dapat menundukkan orang lain untuk Islam. Kita yakin dan yakin bahawa power itu telah diterjemahkan oleh ulama-ulama dulu dengan Islam yang murni. Islam yang murni. Boleh kita nak tackle sekarang orang-orang bukan Islam pada Islam dengan sistem yang orang dulu tackle. Macam mana orang? Ulama-ulama dulu, mereka bukan sahaja mengislamkan seorang dua orang-orang Hindu, tetapi telah mengislamkan kerajaan Hindu sehingga rakyat semua masuk Islam. Kalau tahu macam sejarah Islamnya di Indonesia, dulu tidak ada Indonesia, kerajaan Majapahit, sebelum kerajaan Kutai. Semua kerajaan besar dan kerajaan kecil ni mereka telah Islamkan. Yang mana orang-orang Hindu ni mereka telah terpinggir dan mereka lari, mereka berkumpul di Bali, pulau yang kecil, Pulau Bali. Pada sekarang ini Pulau Bali penuh dengan orang-orang bukan Islam. Mereka telah berkumpul. Mereka boleh buat. Walaupun kita baca sejarah, orang-orang ataupun ulama-ulama yang telah mengislamkan Nusantara ini adalah pedagang-pedagang. Seperti sejarah, mereka ni berdagang sambilan membuat kerja dakwah. Tetapi pada asasnya mereka berdakwah. Pada asasnya berdakwah sambilan berdagang. Bukan berdagang sambilan buat dakwah. Mustahil kalau mereka buat dakwah sambilan ini boleh menjatuhkan kerajaan yang besar. Mustahil. Mesti mereka ada perancangan yang sangat rapi, perancangan yang sangat rapi untuk mengislamkan Nusantara.
Bukan Islamkan Malaysia. Nusantara ni luas, Indonesia luas, Malaysia, Borneo, selatan Thailand, selatan Filipina, itu Nusantara telah mengislamkan. Tetapi mereka berselindung di sebalik berdagang. Karena kita tahu pada masa itu penjajah sentiasa mengintai, dari dulu lagi mengintai orang-orang yang menyebarkan Islam. Mereka berselindung di sebalik perdagangan, ke bawa barang, tapi pada asasnya mereka berdakwah. Tuan-tuan rahmatullah sekalian, kita sekarang kita ingin membuat sesuatu sebenarnya, tetapi kita tidak ada kekuatan. Kita tidak tahu siapa orangnya yang Allah Subhanahu Wa Taala utus untuk memperbaharui umat ini, terutama di Malaysia, sebagai satu ikon kepada seluruh rakyat Malaysia, untuk melihat dia sebagai contoh yang mana orang semua ikut dan orang semua masuk Islam. Kalau kita nak bersaing ekonomi lah dengan bukan Islam, boleh dah? Tak boleh dah, kita akui. Tetapi kita boleh menarik mereka untuk masuk Islam dengan sendirinya. Tak payah dah kita nak bersaing dalam ekonomi. Kita tarik orang-orang bukan Islam yang masuk Islam. Kita tunjukkan imej-imej Islam yang baik. Tetapi sayang, apa sahaja tindakan, apa sahaja keburukan ini, semua yang dilemparkan kepada orang Islam. Apa sahaja. Tidak ada ruang lagi kita nak memberi alasan. Tidak ada ruang lagi untuk kita nak bercakap bahawa Islam itu indah. Tidak ada ruang. Keadaan telah bercakap. Hujah mulut kita itu telah terpadam dengan keadaan. Orang Islam, orang bukan Islam, melihat tentang fenomena keadaan orang Islam yang sangat-sangat teruk. Mengapa mereka nak masuk Islam? Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang di Eropah menganut Islam, mereka telah melihat keindahan yang ada pada Islam itu. Ada satu cerita, seorang remaja di Perancis. Dia cerita bahawa dia tertarik dengan Islam ini pada waktu main bola sepak. Kita tahu pemain bola sepak Perancis ini seorang dua sahaja yang betul-betul asal memang orang Perancis, pemain kebangsaan. Yang lain semua orang luar. Orang luar yang telah jadi warga Perancis. Mungkin nenek dia, mungkin ayah dia telah berhijrah ke Perancis. Dia ini main dengan anak-anak orang Islam, yang mana anak-anak orang Islam yang daripada Turki, daripada Tunis, dia main. Kemudian apabila waktu masuk waktu salat, mereka semua berhenti salat. Dia pun tengok sekali dua kali tengok. Lama-lama dia ingin bertanya, apa ada pada Islam itu? Kenapa sedang main bola syok-syok ni? Nak gol lah, berhenti dulu. Berhenti dulu. Gol lah, berhenti dulu. Tapi jangan masa final lah. Berhenti dulu. Dia tertanya, apa ada pada Islam ini sehingga menyebabkan umat ini begitu taat sekali, tidak ada ruang untuk yang lain. Dia pun kaji. Masa tu dia kata umur dia 13 tahun. Dia kaji, dia dapat satu keputusan bahawa Islam ini memberi kebahagiaan bukan sahaja di dunia tapi di akhirat. Dia cerita bahawa dia sangat seronok kerana keluarga dia tak menentang. Keluarga dia kata macam mana? Aku lihat keadaan anak-anak muda di Perancis ni sangat teruk, dengan kaki botolnya, dengan kaki perempuannya. Maka aku suka, dia kata, aku suka anak-anak aku ini bergaul dengan orang-orang Islam. Kerana dia tahu orang Islam ni di sana anak-anak muda yang taat, mereka jauh daripada alkohol, arak, tak ada main kaki perempuan,
Tidak ada duduk lepak-lepak ni di supermarket, tak ada. Di mall-mall semua tak ada. Mereka telah menunjukkan imej. Tak payah nak buat forum perdana, tak payah. Cukup keadaan itu telah memberi hujah yang sangat kuat kepada ibu bapa ni. Tak halang pun anak dia seronok lagi. Kerana melihat bahawa dalam Islam itu memang ada ketenangan walaupun dia tak masuk Islam. Itu satu contoh. Tuan-tuan dan Allah sekalian, mungkin perjalanan kita masih jauh lagi. Pelbagai cara, bukan sahaja program-program yang besar, tapi program-program yang kecil. Kalau kita boleh mengheret orang-orang bukan Islam ni masuk ke dalam Islam, maka itu satu kebahagiaan, satu saham yang sangat besar kepada kita nanti di akhirat. InsyaAllah kita selama masa yang panjang, insyaAllah kita akan baca sambungan Fiqh Sunnah. Pada pertemuan yang lalu kita telah berhenti pada tajuk yang kecil, mati secara mendadak. Mati secara mendadak. Kita telah bahas mati sekarang secara mendadak. Ramainya kita mati secara mendadak. Pahala bagi orang yang mati anak, kita telah bahas juga. Kita sampai pada usia umat Muhammad. Usia umat Muhammad. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun sahaja. Dan hanya sedikit di antara mereka yang mencapai lebih daripada itu. Sedikit sahaja. Seperti saya cerita sebelum ini bahawa saintis ataupun pengkaji-pengkaji Eropah, mereka telah membuat kajian yang sangat-sangat mendalam, sehingga makan masa belas-belas tahun nak mengkaji umur manusia ni. Di benua ini, benua, semua benua. Mereka membuat kesimpulan bahawa umur manusia ni antara 60 hingga 70 tahun. Orang Islam tak payah buat kajian dah, Rasulullah dah sebut dah. 60-70 tahun sahaja. Sedikit yang lebih. Sedikit saja yang lebih. Berapa orang saja. Mati merupakan rehat, istirahat. Setengah orang kata mati ni siksa. Tidur adalah mati. Rasulullah kata tidur itu mati sebenarnya. Mati kecil, mati kecil. Kita kalau tak mati tiap-tiap hari ni, matilah kita. Mesti tiap-tiap hari kena mati, baru tak mati. Kalau sehari kita tak tidur, memang pening kepala, sakit semua badan. Kena mati tiap-tiap hari. Mati kecil adalah tidur. Mati besar istirahat yang panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mustarih mustarihun wa mustarahun minhu." Faqalu ya Rasulullah, "Mal mustarih, mal mustarah minhu?" Faqala, "Al-'abdul mu'min yastarihu min nasab ad-dunya wal-'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal-biladu wasyajaru wad-dawab." Itu realitinya. Orang mati itu iaitu mereka dapat istirahat, dapat rehat. Kita tak tahulah kita ni dapat rehat betul-betul. Sebab kalau amalan elok, dapat rehat. Tapi kalau amalan tak elok, tak ada nak rehat. Tak ada nak rehat ni, malaikat datang. Malaikat itu datang, malaikat ini datang. Atau seorang yang merehatkan orang lain. Dia ada dua. Sama ada dia rehat ataupun merehatkan orang lain. Mereka bertanya, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa maksud anda seorang yang berehat ataupun merehatkan orang lain?" Rasulullah menjawab, "Seorang hamba yang beriman, ia akan berehat, beristirahat dari susah payah dunia." Itu dia. Orang beriman ni susah payah dunia. Masuk kubur saja rehat. Kita jangan risau lah. Kalau orang imam meninggal, kita jangan risau. Sebab tempat dia nak rehat. Orang beriman ini,
orang banyak buat kerja Islam, tak ada nak rehat. So pergi sana, pergi ke sana buat kerja dakwah, buat kerja Islam, tak sempat nak rehat. Rehat dia adalah masuk kubur lah rehat dia. Seorang yang beriman, ia akan beristirahat dari susah payah dunia. Sedangkan hamba yang durjana, hamba yang zalim, hamba yang fasik ini, orang-orang akan beristirahat dengannya. Maksudnya, kalau dia mati, mana orang rehat. Kalau dulu ni dalam kampung tu tak pernah ayam ni menetas telurnya, tak pernah. Contohlah, contoh kecil kan. Tak pernah dalam satu kampung tu ayam telur saja hilang, malam hilang. Ayam ni pun jadi gila lah, sebab tak sempat mengerang. Apabila dia mati, aman kampung tu. Bermakna bukan sahaja orang dapat berehat dengan dia, tetapi binatang juga. Binatang boleh rehat, tanaman boleh rehat di sini dia kata. Haiwan boleh rehat, kayu-kayu boleh rehat. Haiwan yang melata akan beroleh kerehatan daripada kejahatannya. Teruknya orang jahat ni, sangat-sangat teruk. Orang lain sempat rehat, masuk kubur, dia memang confirm tak sempat rehat. Imam sahaja patah balik, imam patah balik sahaja, maka malaikat pun datang. Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab macam mana? Bawa nota pun tak boleh jawab, sebab nota tak boleh nak memberi jawapan itu. Amalan, tak ada amalan. Malaikat tiba sampai ke dasar bumi. Malaikat cungkir lagi, tiba lagi, tak ada nak rehat. Menyelenggarakan jenazah, kita sampai ke depan nak urus jenazah. Wajib hukumnya mengurus jenazah sehingga harus dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Kita akan bahas satu persatu. Memandikan, hukumnya jumhur ulama, jumhur ini ulama ada sedikit perbezaan. Yang disebut jumhur ni kebanyakan ulama, bukan semua, kebanyakan. Kalau 100% mungkin 60 hingga 70% ulama bersetuju begitu. Itu disebut jumhur ulama. Ataupun golongan besar dari ulama berpendapat bahawa memandikan mayat muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Kita tahu, fardu kifayah memandikan mayat muslim. Artinya bila telah dilakukan oleh sebahagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf yang ada di tempat tersebut. Hal itu ialah berdasarkan perintah Rasulullah SAW juga, kerana tak pernah diabaikan oleh kaum muslimin. Tak pernah ada seorang yang meninggal tak pernah diabaikan. Itu maksudnya dalil juga. Mayat yang wajib dimandikan dan yang tidak wajib. Yang tidak wajib dimandikan mayat muslim yang tidak tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir. Dimandikan hanya orang-orang muslim yang tidak syahid. Syahid yaitu syahid yang mereka tewas dalam berperang dengan musuh Islam. Macam mana pula hukum memandikan sebahagian? Dulu tadi kita tahu tadi keseluruhan, seluruh tubuh, daripada atas sampai ke bawah. Memandikan sebahagian, mungkin jumpa tangan sahaja, jumpa kepala sahaja, jumpa kaki sahaja, jumpa badan, anggota orang itu tertentu. Ini ada perbezaan pendapat ulama. Mengenai memandikan sebahagian tubuh mayat, terdapat perbezaan di antara fuqaha. Fuqaha ni ahli-ahli fiqh. Ahli fiqh ini disebut fuqaha. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibnu Hazm ini berpendapat bahawa hendaklah dimandikan, dikafankan dan disalatkan. Kalau jumpa tangan pun hendaklah dibuat seperti tubuh keseluruhannya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Kita tahu pendapat 3 je, 4 sahaja. Mazhab ini ada 4 sahaja yang kita tahulah. Tetapi mazhab itu lebih dari 4. Ibnu Hazm ini salah satu ulama tersebut lebih daripada Az-Zahiri. Pendapat dia juga banyak digunakan. Kalau dalam kitab
dia juga disebut sebagai ulama mazhab. Ulama mazhab, tapi dia tidak popular sepopular ulama empat. Berpendapat bahawa hendaklah dimandikan, sama juga dikafankan dan disalatkan. Berkata Imam Syafi'i, kami mendapat berita bahawa di waktu perang berunta ni perang Jamal lah, seekor burung menjatuhkan sepotong tangan manusia. Burung ni besar mungkin, menjatuhkan sepotong tangan di Mekah. Tangan itulah tangan milik Abdurrahman bin I'tab bin Asid. Tangan itu dapat mereka kenal dengan cincin. Tengok tangan, tengok ada cincin. Cincin ni adalah cincin yang dipakai oleh Abdurrahman bin I'tab bin Asid. Maka tangan itu mereka mandikan dan salatkan, dan hal itu adalah di depan para sahabat. Dia tabi'in, Abdurrahman tabi'in depan para sahabat, tidak membantah. Ini pendapat yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, Abu Ayyub mensalatkan sepotong kaki, sedang Umar mensalatkan tulang belulang. Tak ada isi dah, ada tulang saja, tapi Umar ambil salatkan. Sebab salatkan ini sebagai ta'abbud. Sebagai ta'abbud. Ta'abbud ni beribadah, dan kita mendoakan roh dia, walaupun jasad dia tidak ada. Dan menurut Ibnu Hazmi, hendaklah disalatkan apa yang ditemukan dari tubuh mayat muslim. Juga hendaklah dimandikan dan dikafankan, kecuali jika berasal dari orang mati syahid. Kalau jelas dia mati syahid, tidak bolehlah. Dalam peperangan berunta tadi ni, peperangan Jamal ni, dia peperangan antara orang Islam dengan orang Islam. Siapa yang mati ni tidak dikira mati syahid. Mati syahid adalah peperangan antara orang Islam melawan kufar, kafir. Ini baru dikira mati syahid. Katanya pula, hendaklah dalam mensalatkan sebahagian tubuh mayat itu diniatkan mensalatkan keseluruhannya. Jangan kita salat kepada tangan, kepada kaki, kita niat salat tangan saja, tak boleh, keseluruhannya. Baik jasad maupun roh. Berkata Abu Hanifah dan Malik, jika ditemukan lebih dari separuhnya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ini dia kata, kalau lebih separuh baru boleh salatkan. Kalau kurang separuh tak payah salatkan. Tak payah mandikan, tak payah salatkan. Dan jika kurang maka tak perlu dimandikan ataupun disalatkan. Ini pendapat yang berbeza. Tapi kita pendapat Syafi'i, walaupun satu jari kita jumpa, kita kena salatkan, kena mandikan. Orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Orang mati syahid kita jelaslah, mati syahid ini tidak disalatkan, tidak dimandikan, hanya disalatkan. Orang mati syahid yang tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir dan tidaklah dimandikan walau ia dalam keadaan junub sekalipun. Tak payah mandikan walau dalam keadaan junub. Ia dikafankan dengan pakaian yang baik untuk kain kafan, ditambah jika kurang. Kalau baju dia cukup, tak payah tambah. Kalau kurang, kita tambah. Sebaliknya dikurang jika berlebih dari tuntutan sunnah. Kalau baju ini panjang sangat, kita kurangkan, lalu dimakamkan. Riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la taghsiluhum fa inna kulla jarhin aw kulla damin yafudu miskan yaumal qiyamah. Janganlah kamu mandikan mereka, kerana setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat. Tak boleh mandikan, sebab darah yang menitis daripada tubuh mereka ini akan bertukar semerbak harumnya bak wangian. Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disolatkan. Tanpa disolatkan bahkan. Imam Asy-Syafi'i membuat komentar, tanpa dimandikan dan disolatkan itu maksudnya mungkin akan agar mereka menemui Allah dengan membawa luka-luka mereka. Ini komentarlah dari Imam Syafi'i.
Mungkin bukti kepada Allah, ya Allah, janganlah siksa kami, tengok luka, tengok berdarah, tengok tangan tak ada, kerana membela agama kamu. Kerana ada keterangan bahawa bau darah mereka itu adalah seperti bau kasturi. Kalau sebut kasturi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli minyak wangi ni, minta lah kasturi. Minta kasturi, rasa 1 bulan gaji tak cukup. Kasturi tu tak mahal. Tapi darah yang mengalir ni bak kasturi, bau dia. Allah alam lah, orang kata kalau pakai sebulan tak hilang kasturi ni, tapi tak pernah pakai lagi sebab tak cukup duit nak beli. Dan dengan mendapat kemuliaan dari Allah, mereka tak perlu disalatkan lagi, kerana kemuliaan mereka yang sangat tinggi. Salat ini kita doakan mereka, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fa'anhum. Salatkan, muka surah 80. Salat ni kita doa kepada mereka. Lagi ramai orang salat, lagi banyak orang berdoa. Lagi ramai orang salat, lagi banyak orang berdoa. Orang-orang yang mati syahid ini tak perlu, ini satu pendapat lah, tidak perlu, kerana mereka telah mendapat satu sijil yang sangat-sangat tinggi daripada Allah. Mereka ni masuk syurga seperti kilat. Masuk syurga seperti kilat, cepatnya. Juga maksudnya ialah hendak meringankan beban kaum muslimin yang tinggal. Kalau dalam peperangan itu ada 100 orang yang meninggal, Imam Syafi'i mendapat mungkin untuk meringankan, Apalagi di kalangan pejuang-pejuang itu tentu ada yang luka, atau mereka khawatir musuh akan kembali dalam peperangan. Yang mati pun ada, yang luka pun ada. Mana yang luka ni sibuk dengan luka dia, tak ada. Mungkin itu dia punya falsafah dia, tak payah. Tapi kita tahu bahawa tak perlu itu, kerana kelebihan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mengambil keluarga-keluarga mereka. Ada pula yang mengatakan bahawa hikmahnya mereka tidak disalatkan itu ialah kerana salat adalah terhadap mayat, sedang orang yang syahid masih hidup. Kenapa tak salat kepada mereka? Kerana orang yang disalatkan adalah orang mati. Orang yang syahid tidak mati. Orang syahid adalah hidup. Hidup dalam konteks yang kita tidak tahu macam mana mereka hidup. Sebab tu dia kata tak payah salatkan. Salatkan hanya untuk orang mati. Orang yang syahid itu mereka tidak mati tetapi hidup. Ini ada yang faham. Atau bahawa salat itu merupakan syafaat, sedang para syuhada tidak memerlukannya. Salat ini syafaat. Kita nak mendoakan kepada mereka, pada syahadat tidak perlu. Bahkan mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada orang lain. Ini tingginya, mengatakan bahawa tingginya darajat orang-orang mati syahid. Ada syahadat yang dimandikan dan disalatkan. Ada juga syahadat yang dimandikan, disalatkan. Syahadat yang disebut di sini adalah bukan syahadat yang mati dalam peperangan melawan kafir. Ada beberapa korban yang tewas bukan terbunuh dalam peperangan di tangan orang-orang kafir, mereka disebut sebagai oleh agama sebagai syuhada juga, syahid juga. Golongan ini dimandikan dan disalatkan sama juga seperti orang biasa. Dalam hadis disebut bahawa asy-syahadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah. Syahid itu ada 7 kecuali yang mati di jalan Allah. Ada 7 golongan. 7 golongan orang mati ini dikira mati syahid. Yang pertama, al-mat'un, orang yang mati kerana penyakit ta'un. Penyakit ta'un ni bawaan daripada air. Kalau mati kerana itu, maka dia dikira mati syahid. Dikira mati syahid. Wal ghariq, dan orang yang lemas.
Berenang-berenang tak pas, lemas. Orang lemas ni, lemas tsunami ke, ataupun lemas kapal karam ke, lemas berenang ke, dikira lemas. Orang lemas ni dia dikira mati syahid. Tapi ulama mengkategorikan dia mati syahid kecil lah. Disalatkan, dimandikan, dikafankan macam biasa. Wa sahibu zati al-jambi, orang yang kena kanser. Kalau kita ziarah orang sakit kanser ni, kena cerita kat dia lah. Kena cerita kat dia supaya dia dapat juga syahid itu, syahid kecil. Wal maktun, orang yang sakit kolera. Kolera ni penyakit apa? Lebih kurang tahu. Ada doktor sini sebenarnya itu kolera, pembawaan air mungkin. Penyakit-penyakit ini kalau mati kerana itu dikira mati syahid. Wa sahibul harqi syahid, dan orang yang terbakar, mati kerana terbakar. Rumah dia terbakar ke, kereta dia terbakar ke, apa saja. Bukan bakar diri lah, bukan membakar diri, tak boleh. Kalau bakar diri, jahannam lah dia, maksudnya masuk neraka lah. Dia bakar diri, tak boleh syahid bakar diri. Walladhi yamutu tahta al-hadami syahid, dan orang yang mati dalam runtuhan. Masya Allah, banyak syahid ni. Orang mati dalam runtuhan, runtuh bumi ke, rumah dia memang runtuh sendiri ke, mati syahid juga, dikira mati syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, dan wanita yang mati kerana melahirkan anak syahid. Melahirkan anak hidup dia mati, maka ibu itu dikira mati syahid. Hadis ini hadis sahih dengan sanad yang sahih. Riwayat dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kepada para sahabat, "Ma ta'uduna syahid fikum." Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa sajakah yang kamu katakan mati syahid? Siapa dia? Siapa-siapa yang mati syahid? Rasulullah tanya. Sahabat kata, siapa yang mati dalam peperangan fisabilillah, itulah mati syahid. Rasulullah kata, kalau begitu sedikitlah orang yang mati syahid. Sedikit orang yang mati syahid. Kalau demikian, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah kata, siapa yang terbunuh dalam perang sabil, jelaslah mati syahid. Siapa yang mati dalam melaksanakan kewajipan yang ditugaskan Allah, telah mati syahid. Kewajipan yang ditugaskan oleh Allah, mati syahid. Apa sahaja aturan, apa sahaja yang kewajipan-kewajipan kita ni, solat contoh. Kerana susah payah nak solat ni, jadi mati syahid. Ataupun tugasan-tugasan yang lain, apa sahaja tugas yang wajib kita usaha nak buat, mati syahid. Siapa yang tewas kerana penyakit sampar ni, apa dia penyakit sampar? Penyakit taun, penyakit taun macam dalam hadis tadi. Siapa yang mati dengan menghidap sakit di perutnya, kanser yang tadi yang mati syahid. Serta orang yang mati terbenam, tadi juga sama dia. Tapi ada yang lain yang disebut, siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya, bawa baik tangan, tengok peragut, lawan tarik, terjatuh, mati. Ini berlaku. Dia mempertahankan harta dia tu, dia mati syahid. Tapi kalau dalam beg itu ada RM10 je, lepas ya, lepas sahaja. Sebab mudarat itu lebih besar daripada manfaat. Mudarat lebih besar. Tapi kalau bertahan juga, kalau banyak, mungkin ada 2-3 rantai emas dalam tu, bertahan juga. Kalau dia jatuh, dia dalam mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana darahnya, dia adalah mati syahid.
Siapa yang dibunuh kerana mempertahankan irdun, mempertahankan dia, mempertahankan dirinya. Orang nak bunuh dia bertahan. Bertahan, tak boleh bertahan, mati. Itu dikira mati syahid. Siapa yang dibunuh kerana agamanya, ini jelas. Pertahankan agama. Allah alam kalau kita buat demonstrasi, dikira dah. Tapi kalau apa yang kita bantah itu betul-betul dasar daripada agama, dikira syahid. Contohlah kalau di Eropah, saya tak sebut di sini ya, contoh dia. Di sana dia kata tak boleh solat. Di sana lah, sini tak ada. Tak boleh solat. Orang Islam pun turun ke jalan, semua turun ke jalan, bantah semua sampai mati, dikira mati syahid juga. Sebab mempertahankan agama. Tapi kalau dia kata tak boleh pakai niqab, pakai apa sebut ni, cadar ya, niqab, tak boleh pakai, pertahan mati, tak kira syahid. Sebab benda tu bukan wajib. Bahkan kalau sekarang kita lihat dalam masyarakat di Eropah ini, ada setengah mereka sangat-sangat syadid, sangat-sangat nak mempertahankan, yang mana orang-orang bukan Islam ni sebagai modal nak kata orang Islam tengok terorisnya orang Islam. Saat ni menyamar jadi orang lelaki dah tu. Letak bom di merata. Kalau dah undang-undang dikata tak payah pakai, tak payah nak pakai. Undang-undang kata tak payah pakai serban, nak buat demonstrasi juga tak payah. Bukan di sini lah, di sana. Tak payah buat. Itu kalau mati tak mati syahid. Tapi kalau dia kata tak boleh solat, baru mati syahid. Tapi ada orang-orang, terutama dari kalangan pemahaman Salafi, mereka ni kalau kata tak boleh, Nabi tak boleh, seolah-olah itu adalah kewajipan. Niqab itu seolah-olah kewajipan. Tak pakai, dia boleh memberi keuntungan kepada Islam, lebih tak pakai. Sebab negara-negara Eropah ni mereka melihat keburukan dalam Islam ni, mereka ketengahkan ke media antarabangsa. Mereka ketengahkan. Kemudian mereka ada alasan nak bunuh orang Islam. Tengok orang Islam curiga saja, pak tembak. Kenapa? Tengok pakai, tengok jalan macam lelaki. Jalan macam lelaki, ini mesti lelaki, tapi pakai niqab. Nak cam macam mana? Nampak mata saja, tak boleh cam. Kalau orang-orang belah Afghanistan tak nampak mata pun, dia tutup semua. Di sini ada lubang-lubang, kain tapi kain jarang-jarang, tak boleh nak cam. Mereka boleh tembak. Ini ada kes, bila mereka nak tembak, alasan dia kerana orang ini pakai niqab, tutup semua, dan jalannya macam lelaki. Bila dia cek, memang betul perempuan pun, memang keadaan dia jalan macam lelaki. Mati syahid. Dan siapa yang dibunuh demi membela keluarganya adalah mati syahid. Nak rompak rumah kita, nak rogol anak kita, nak bunuh keluarga kita, kita pertahankan sehingga terbunuh, maka dikira mati syahid. Banyak maka dikira mati syahid ini. Tapi mati syahid ini perlu disolatkan, perlu dikafankan, perlu dimandikan, sama seperti orang biasa. Orang kafir tidak perlu dimandikan. Orang kafir tidak perlu dimandikan. Tapi Imam Syafi'i kata boleh mandikan. Imam Syafi'i kata boleh mandikan. Tidak wajib bagi orang Islam memandikan, tidak wajib memandikan. Tetapi sebahagian ulama membolehkan. Menurut golongan Maliki dan Hambali tidak perlu. Imam Maliki, Imam Hambali kata tidak perlu bagi seorang Muslim memandikan keluarganya yang kafir. Begitu pun mengkafankan dan memakamkan, tak perlu. Imam Syafi'i kata boleh, bukan wajib, tapi boleh dia dimandikan. Kerana falsafah mandi ini ataupun hikmah mandi pada Imam Syafi'i, dia bukan sebagai ta'abbud, bukan sebagai ibadah, peribadatan, tetapi sebagai penyucian. Nak suci tidak ada kena-mengena dengan ta'abbud, kecuali kalau dikhawatirkan hilang ataupun rosak.
maka wajib dimakamkan. Kalau kita takut dia akan hilang, diculik, kerana mayat dia ada sesuatu kes, mungkin kita tanamlah dengan tanam biasa saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Baihaqi. Cara memandikan, kita ambil sedikit lagi. Dalam masyarakat ini, orang yang memandikan mayat ini sangat-sangat kurang sekarang ni lah. Setengah-setengah tempat itu orang-orang yang dah tua betul-betul. Dah tua betul-betul. Dia kata nak cari orang mandikan mayat ni tak ada, dia kata. Yang muda-muda lagi tak ada. Yang sebaya separuh-paruh umur ni tak mau juga. Tak mau belajar. Susahlah nak buat itu, nak buat itu. Sebenarnya dalam Islam ini, kalau kita ikut cara Islam ni simple sahaja. Tak payah buat itu, buat ini, lukis, kening lah sebagainya, tak payah. Yang wajib dalam memandikan mayat itu ialah menyampaikan air satu kali ke seluruh badan. Itu yang wajib. Yang wajib bagi sampai air ke seluruh badan sekali saja. Itu yang wajib. Yang lain sunat semua. Walaupun ia sedang junub ataupun haid sekalipun, lebih utama meletakkan mayat di tempat yang tinggi, ditanggalkan pakaiannya, nanti ada uraian dia, dan diletakkan di atasnya sesuatu yang dapat menutupi auratnya. Tak bolehlah buka semua. Kalau baju dia nipis, biarkan baju dia, ataupun diletakkan kain yang jarang. Jika mayat itu bukan mayat seorang kanak-kanak. Kalau kanak-kanak yang kecil lagi tidak mengapa. Ketika memandikan itu tidak boleh hadir kecuali orang yang diperlukan kehadirannya sahaja. Kalau tukang mandi itu dua orang ya. Yang makmun, yang boleh dipercayai. Tak boleh nak cerita. Sagi cerita dalam mastika pula. Tak boleh itu haram. Ustaz pula yang cerita itu tak boleh. Cerita tengok, memang maksud dia iktibar kepada orang lain. Sama juga macam orang buat hadis palsu. Iktibar, nak suruh orang sembahyang tarawih ni buat fadilat sembahyang tarawih tiap-tiap malam. Malam pertama macam sembahyang di Masjidil Haram 100 kali tu dia. Pergi sembahyang tarawih malam pertama macam 100 kali Masjidil Haram. Malam kedua Masjid Nabawi 1000 kali. Maksud dia nak tarik orang kepada masjid, tujuan dia, tapi haram. Buat hadis palsu. Ini sama juga. Maksud dia nak sedarkan orang jangan buat begitu, kerana mati nanti akan jadi begitu, berulat dan sebagainya. Tapi dalam Islam tak boleh. Ada cara lain nak sedarkan orang, bukan dengan membuka. Walaupun tidak kita cerita nama dia, pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Mesti orang-orang yang makmun, yang dipercayai. Dan hendaklah yang akan memandikan itu yang jujur. Yang jujur. Hendaklah itu wajib maksudnya. Mesti yang jujur, tak boleh cerita. Saleh dan dapat dipercayai, agar ia hanya menyiarkan dari pengalamannya nanti maka mana-mana yang baik dan menutupi mana-mana yang tak baik. Yang baik tak apa cerita, tapi jangan pokok tambah. Adalah bau wangi sikit, tapi cerita tu dia macam wangi macam kasturi, tak boleh juga. Tak boleh juga. Yang tak baik tak boleh cerita. Sama sekali tidak boleh cerita. Tutup. Hanya dia yang tahu sahaja, cukup. Kerana itu hadis menyatakan Rasulullah SAW bersabda, liyaghsila mautakum al-ma'munun. Hendaklah ini wajib, yang akan memandikan jenazah-jenazahmu itu orang yang dapat dipercayai, al-ma'mun. Ia wajib berniat. Wajib berniat. Orang mandikan tu wajib niat atas mayat itu, bukan mayat itu berniat. Kerana ialah yang terpanggil untuk memandikannya. Setelah itu hendaklah dimulakan dengan menekan perut dengan perlahan keluarkan semua najis. Dan ketika hendak membersihkan auratnya, hendaklah dilapisi tangannya dengan kain.
Tak boleh direct. Mati pun tak boleh kena direct. Hidup apa lagi? Hidup apa lagi? Pegang sana pegang tu, tak boleh pegang aurat. Menyentuh aurat adalah haram. Kalau dah meninggal pun dikira haram. Yang tak meninggal ini lebih haram. Kemudian hendaklah diwudukkannya mayat itu seperti wuduknya orang yang salat. Bagi wuduk, angkat wuduk kepada dia. Mulakan dengan sebelah kanan dan anggota-anggota wuduk yang lain. Juga untuk membaru-barui ciri-ciri orang mukmin dengan terlihatnya bekas putih dan cemerlang. Setelah itu hendaklah dimandikan 3 kali dengan air dan sabun ataupun dengan air bidara. Itu cara-cara lah. Dengan kapur baru sembuh, dengan air wangi-wangian selepasnya. Rasulullah SAW berkata, hendaklah memandikan itu witran, ganjil, salasan, atau khamsan, atau sab'an, 3 kali. Kalau ada air, kalau tak ada air sekali cukup. Tidak air sekali cukup. Khamsan 5 kali ataupun sab'an 7 kali. Ataupun kalau keperluan itu lebih daripada 7, tapi dengan syarat kena ganjil lah. Itu bukan wajib, tapi sunat yang ganjil. Berkata Ibnu Munzir, Nabi menyerahkan berapa kalinya kepada wanita-wanita itu ialah dengan syarat yang disebabkan tadi, iaitu asal jumlah yang ganjil. Jika mayat itu wanita, sunat menghuraikan rambutnya, lalu dicuci dan dijalinkan kembali dengan dilepaskan belakangnya. Pada masa anak Rasulullah SAW meninggal, rambut itu dihuraikan bagi 3 supaya mudah. Kalau kamu meletakkan mayat dengan wangi-wangian, surah 85 tengok hadisnya. Dengan wangi-wangian, maka hendaklah kamu letak dengan jumlah yang ganjil. Kalau kita nak sapu minyak wangi dia sekali, ataupun 3 kali, ataupun 5 kali, ataupun lebih daripada itu. Tak boleh berlebih-lebihan. Berkata Abu Wa'id, Ali radhiyallahu ada menyimpan minyak wangi. Ali ini menyimpan minyak wangi. Dia pesan kalau dia meninggal, letak minyak wangi ini. Kerana minyak wangi ini adalah sisa minyak wangi Rasulullah. Rasulullah, sesuatu yang Rasulullah pakai ini memang sangat-sangat berkat. Apa yang ada pada Rasulullah dan apa Rasulullah pakai ini adalah sangat-sangat berkat. Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku. Makruh saja. Boleh potong, tapi makruh, tak boleh potong. Apa ada pada dia cukup. Kalau panjang sangat, masukkan air saja. Tidak boleh potong. Tidak boleh potong misai dia. Cukup, tidak boleh. Cabut bulu ketiak dia, tidak boleh. Makruh. Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku, begitu pula mencabut rambut misai, rambut ketiak ataupun rambut kemaluan mayat. Walaupun sehelai 2, tetapi Ibnu Hazm membolehkan. Ibnu Hazmin membolehkan. Kebanyakan ulama memandang makruh. Mereka sepakat bahawa seandainya dari dalam perut keluar sesuatu setelah mandi, kalau telah mandikan ada keluar lagi, ada keluar sedikit najis ataupun keluar benda-benda lain, dan sebelum dikafankan, belum kafan lagi, wajib mencuci tubuhnya yang kena najis. Tak payah mandikan, cuci sahaja. Tetapi tentang mengulangi kembali memandikannya terdapat pertikaian. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada pula yang mengatakan wajib mewudukkannya, dan ada pula yang berpendapat wajib mengulangi mandi kembali. Tak payah mandi dah. Setengah ulama kata memang tak payah. Dan ini jumhur ulama kata tak payah mandikan, cuci sahaja. Dan ulama kata ada juga tak payah wudukkan dia. Tak payah, sebab dia wuduk ni bukanlah solat. Keluar najis daripada badan dia bukan membatalkan wuduk dia, sama seperti membatalkan wuduk orang yang sembahyang, orang hidup. Tak payah wudukkan, tapi setengah ulama katakan wudukkan dia, bagi wuduk balik. Kalau keluar juga basuh. Kalau keluar banyak lagi basuh. Sehingga sekira-kira kita dah puas dah basuh, keluar lagi kafankan, tak apa. Kafankan tidak apa. Dan yang menjadi sumber ini diambil oleh ulama sebagai dasar ijtihad mereka tentang
Tata cara memandikan jenazah ialah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah dari Ummu Athiyyah. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW masuk menemui kami ketika meninggal putrinya, putri Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, mandikanlah ia 3 ataupun 5 kali, atau jika kalian anggap perlu lebih, maksudnya lebih banyak lagi, dengan air dan bidara, dan terakhir campurlah dengan kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Jika telah selesai, beritahulah kepada saya. Setelah selesai kami sampaikan kepada Nabi, maka diserahkannya kepada kami kain sarungnya, kain pelekat, serta sabdanya, lilitkanlah kepalanya. Ini tata cara yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mengawetkan hakim, hikmah mencampurkan air dengan kapur barus ini banyak hikmah lah. Tapi kalau sekarang ni banyak perkara-perkara yang boleh dicampur. Untuk yang pertama, menjauhkan daripada binatang kapur barus ini, ataupun untuk mengeraskan tubuh mayat hingga tidak cepat busuk, dan untuk peluang-peluang yang lain. Tapi kalau kita nak terus tanam dia, nak terus tumbuhkan dia, tak payah pun tak apa. Cukup dengan wangi-wangian. InsyaAllah kita akan sambung pembahasan kalau tidak ada air. Macam mana buat? Kalau tidak ada air, kalau orang nak salat kena tayamum. Orang mati tak ada air nak mandikan, kena tayamum juga. Kalau keadaan tubuh dia tak mengizinkan untuk kena air, tayamum. Sebab itu sebagai ta'abbud, ibadah. Sama juga seperti orang nak salat, tangan dia tak boleh kena air, dia kena tayamum. Tak ada air, kena tayamum. Sama juga dengan orang yang meninggal, kena tayamum juga. Kita bagi dia tayamum. Tapi ada kaedah-kaedah, kita akan bahas insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Dan tajuk yang lain seperti suami menikah isteri ataupun sebaliknya. Dan banyaklah tajuk-tajuk yang lain untuk kita bicarakan. Walaupun benda ini sering kita lihat pada setiap keadaan orang meninggal ini, tetapi perlu kita lihat tentang ada atau cara yang dibuat dalam masyarakat ini berbeza dengan keadaan yang disebut dalam hukum Islam. Ini perlu diketahui. Kadang kita rasa itu adalah sesuatu yang wajib mesti dibuat, pakai serban sebab itu dengan malaikat ni, dengan serban. Mungkin malaikat akan hormat dia sedikit dengan serban. Wajib lah, kita rasa wajib pakai serban, wajib pakai baju Melayu dan sebagainya. Ada tata cara dia yang mana Islam kita cukup begitu, tidak perlu begitu. Kalau kita tahu bahawa maka dalam pelaksanaan jenazah ini kita cukupkan yang berpada saja. Tidak perlu menghias mayat ini sehingga nampak mayat ini macam hidup lagi. Ada setengah tempat sampai gugup celak. Allah kalau sini gugup semua, pakai serban semua, gunting semua. Ada perlu, ada yang berbeza yang tak perlu. Allah Ta'ala a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu